fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Sembilan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan bahthul masail. Kita berada pada muka surat 236 pada soalan 5. Ni kes orang yang termakan babi. Dah berapa minggu dah ni, tak habis-habis lagi kes ni. Soalan 5. Adakah Jabir wajib menyertu bahagian tubuhnya yang terkena darah jamal? Pendapat A, wajib disertulah. Referensi dia daripada Tuhfatul Muhtaj. Wa man najasa bimulaqati syai'in. Jadi ibarat dia tu sesuatu yang dikira najis, dia terjadi najis disebabkan bertemu sesuatu ila anqal min nahwi badanin, seperti najis terkena badan, au irqi kalbin, atau badan najis anjing, peluh anjing, wa in ta'addada walaupun berbilangan, au mutanajjis bihi, atau yang terkena najis dengan sebab olehnya, maka wajib ghusila sab'an, wajib dibasuh sebanyak 7 kali basuhan ila anqal, ihdahunna bitturab, salah satunya dengan turab. Turab tu adalah iaitu pasir, tanah tadilah, ila akhirih. Boleh baca dekat kitab tersebut. Pendapat B, wajib manhajut tulab. Manhajut tulab ni jarang saya sebut dalam kelas. Dia adalah ringkasan kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi yang dikarang oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia ni ulama yang selain prolifik dan lain-lain, dia mutafannin. Ni dia menguasai semua fan ilmu. Saya dah pernah terangkan, termasuk akidah tasawuf. Dia memang orang tasawuf yang sufi yang hebat. Imam Ibn Hajar Haytami, Imam Ramli, itu semua murid dia, tuan-tuan. Itu semua murid dia. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini, dia ringkaskan kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi, nama dia Manhajut Tulab. Manhajut Tulab. Jadi Manhajut Tulab tu ringkasan kepada Minhajut Talibin. Kita nampak perkataan dia, Minhaj At-Talibin. Itu karangan Imam Nawawi. Dia ringkaskan, dia tukar nama Manhaj, kan, isim makan kepada minhaj, kepada nahaja tu, Manhaj Talibin jadi At-Tulab. Tulab tu jamak juga kepada talib. Kalau talibin tu jamak mudzakkar salim, kalau tulab tu jamak taksir. Dia memang macam tu. Hadirin wal hadirat bizatullah. Tapi saya ni sekarang ni tengah giat membaca tulisan-tulisan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. So dalam kitab fiqh dia karang kitab, nama dia salah satu dia Manhajut Tulab, ringkasan kepada Minhajut Talibin. Lalu dia syarahkan bernama Fathul Wahhab. Sebab itu kalau kami di pondok dulu, ada 3 kitab futuhat yang kalau kau tak baca kau tak futuh. Itu bahasa dia. Tak futuh tu maksud tak buka ilmu tersebut. Pertama Fathul Qarib, karangan Al-Imam Ibn Qasim, syarah kepada Takrib Ghayatut Takrib, karangan Abi Suja Al-Isfahani. Yang kedua
Fathul Mu'in, iaitu Zainuddin Al-Malibari, setelah dia murid kepada murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, iaitu murid kepada Ibnu Hajar, nama dia Malibari tadi, Zainuddin Al-Malibari dari Malabar, India, Kerala. Pergi situ, memang mazhab Syafi'i semua. Samalah dengan kita semua sama. Futuhat yang ketiga, kitab Futuh yang ketiga, itu nama dia Fathul Wahhab, karangan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kena mengaji kitab tersebut. Kalau mengaku budak pondok, kena mengaji. Kami di sana memang 3 kitab ni akan mengaji, akan lalui. Sebab apa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ada banyak ijtihad dia digunakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Padahal kita tahu, kita pada hari ini tuan-tuan, bila bab fiqh aja Ibnu Hajar dengan Ramli lah, kan? Kalau sepakat, selesailah, tarjih lah tu. Ini cerita. Bayangkan Ibnu Hajar dengan Ramli ni murid kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini hebat tak Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari? Kitab Melayu yang banyak menukil daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dia karang kitab fiqh dia bernama As-Sirat Al-Mustaqim. Sirat Mustaqim ini Hamish tu pinggir Furu'ul Masail ke, saya lupa nama kitab dia. Saya ada kitab tu, kitab Melayu lama tu, Furu'ul Masail kalau tak salah. Hamish dia tu adalah Siratul Mustaqim, bukan Bughiyatul Tulab. Kerana Hamish Bughiyatul Tulab nama dia Nahjus Salikin atau apa tah terjemah Nahjus Salikin ke apa. Itu adalah karangan atau terjemahan Syekh Wan Daud Al-Fatani, yang mana saya pada hari Ahad lepas di Khazanah Fataniyah sempat pegang. Orang lain semua tak tahu, tapi saya tahu baca manuskrip tulisan tangan Syekh Wan Daud Al-Fatani terhadap kitab Nahjul Talibin. Nahjul Talibin itu Nahjul Salikin, apa nama kitab dia tu, kitab fiqh dia. Itu saya sempat pegang. Sebab apa? Orang semua duk bincang manuskrip, ada apa nama dia, watermark dan lain-lain. So saya pun baca kolofon dia yang satu tu, keping tu. Saya buka, saya baca kolofon dia, tulis telah berkata al-fakir ila rabbi afwihi ta'ala, ila afwi rabbihi ta'ala, apa, Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dia telah selesai, kan, selesai menyalin, menterjemahkan, menulis kitab ini pada tahun 1000. Dia tulis Arab. Dia tulis Melayu pada tahun 1260. Pada tahun Hijrah Baginda. Lebih kurang macam tu. Saya ingat. Pada lepas tu dia tak tarikh bulan apa tu kat bawah tu. So saya baca, saya kata, jap. Ini kolofon. Kolofon tu berarti dia yang tulis. Taqidul Khitam kita panggil. Taqidul Khitam. Ni dia yang tulis catatan itu. Saya kata, ini tulisan Syekh Wan Daud ni. Saya kata, wah, semua orang macam, semua orang terkejut. Ini tulisan Syekh Wan Daud ni. Okey, kita ada manuskrip lagi satu. Syekh Ustaz Wan Saghir rahimahullah, dia ada manuskrip satu lagi, Syekh Wan Daud Al-Fatani, nama dia Manhalus Safi. Manhalus Safi itu kitab tasawuf. Di tesis PhD Mufti Saibul Samah, Mufti Negeri Sembilan, Datuk Mufti sekarang, Prof. Fauzi Naim, dia punya tesis PhD di University of London adalah mentahqiq kitab Manhalus Safi. Tu ada manuskrip dia. Jadi di situ ada, ambil yang dah dicetak, ambil kita buka, compare, memang sama. Dia punya kona dia sama, kepala dia sama, ekor dia sama. Sah. Jadi manuskrip yang saya pegang tu adalah tulisan tangan Syekh Wan Daud Al-Fatani. Kira-kira tuan-tuan kalau dapat pegang macam tu, apa rasa dia? Ada rasa sesuatu tak? Kalau orang yang hati dia tidak ada cahaya ilmu, tulisan tangan orang tua dah habis, dah pinjam habis, situ dia tak rasa tu berharga, tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan nak tahu, manuskrip macam ni kan, orang putih beli $10,000 £10,000 genih sterling, pound sterling. Ni £10,000. Ini orang dah lah exactly ni tulisan tangan Syekh Wan Daud Al-Fatani lagi. Weh, mahal tuan-tuan. Tuan-tuan tahu Injil, salah satu Injil tertua kepingan yang ditulis dalam bahasa Greek, dalam bahasa Latin, bahasa Latin, iaitu tulis 300 tahun setelah Nabi Isa AS. Tak lengkap pun, kepingan dia saja harga dia adalah 2 juta lebih pound dekat British Library. Tapi kebanyakan orang sekarang ni dia tak tahu harga ilmu, dia tak tahu harga manuskrip, dia tak tahu kimah. Kalau saya tu ni 1200 baru 200 tahun, betul, tapi kerana itu tulisan tangan Syekh Wan Daud Al-Fatani, it have what they call it sentimental value of knowledge tu ada. Ulama besar alam Melayu ni tuan-tuan. Mufti besar, ulama besar. Dan kemungkinan ni yang saya ingat Syekh Ustaz Wan Zahir cerita bahawa ada banyak manuskrip Syekh Wan Daud, bukan manuskrip Syekh Wan Ahmad, ada banyak manuskrip Syekh Wan Ahmad Al-Fatani itu yang diberi, yang sampai kepada Ustaz Wan Zahir adalah termasuk koleksi ulama-ulama Melayu di Mekah. Jadi Syekh Wan Ahmad ni kumpul kan. Jadi termasuklah Syekh Wan Daud kan, dikumpulkan, dialah type balik untuk jadi buku, untuk jadi cetakan bulak, Miriyah nama dia, Taba'ah Miriyah Al-Kainah di Makkah Al-Mukarramah. Cetakan Miriyah yang berada di Mekah zaman tu. Kalau di Mesir tu nama dia bulak. Ni kitab kuning tak ada harakat tu lah. Ni yang tulisan kocik-kocik tu. Itu adalah syarikat penerbitan Syekh Wan Ahmad yang disponsor oleh Sultan Abdul Hamid Khan yang kedua untuk mencetak kitab-kitab Melayu kita, supaya ilmu alam Melayu ni tak hilang, supaya jangan sampai ada anak cucu cicit kita kata orang Melayu ni dulu buta huruf, baru pandai menulis di akhir-akhir. Ini salah. Orang Melayu dulu is not illiterate, is not buta huruf. Orang Melayu dulu adalah orang yang bijak dan pandai menulis. Hanya sahaja kita punya heritage dah kena rompak dengan orientalis. Itu yang pasti. Our heritage dah kena rompak. Rompak tu apa? Dah kena curi dengan British. Jadi memang kalau tahu apa Raffles, Stanford Raffles kan, apa Francis Light sebelum matilah. Semua ni bila datang ke alam Melayu ni, dia hantar munshi. Munshi ni orang Melayu yang pergi masuk ke kampung-kampung beli manuskrip. Murah-murah lah waktu tu. Dia Syekh ni karang, aku nak baca lah tulisan kau, boleh kau ambil je. Padahal dia bagi kat bos dia. Ada juga dia hantar ejen orang putih pergi beli, pergi jumpa untuk ambil dan lain-lain. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Kalau saya rasa Masya Allah, ini ilmu yang sangat berharga. Ini manhajutullah. Okey, sorry lah cerita panjang lah. Lalu dia kata apa? Ibarat dia apa? Wa man najasa min jamidin, adapun perkara najasa yang najis, min yang jadi najis lah, dalam keadaan najis, min jamidin daripada perkara yang kerah, walau mu'abban min saydin aw ghairihi bi syai'in min nahwi kalbin min khinzirin wa far'i kullin minhuma wa hadha a'ammu mimma dzakarahu ghusila sab'an ihdahunna fi ghairi turabin biturabit tahurin. Apa perkara yang kena najis kan, seperti walaupun gigitan binatang yang gigitan buru itulah kan. Zaman dulu kan kita guna anjing untuk berburu. Apa ni orang Islam pakai anjing? Anjing ni ada dua. Ada anjing ghairu muallam, ada anjing muallam.
So dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, walaupun anjing itu najis, tapi anjing yang muallam, yang dididik, yang boleh diajar ni, yang boleh ditrain ni, dia makruh untuk dibunuh. Ni. Tapi kalau yang anjing yang ghairu muallam, chihuahua ke, ya duk bulu dia bergebu-gebu letak kat rumah, duk berhabiskan beras je kerjanya. Bukan beras, berhabis kan makanan rumah lah contoh dia, yang putih duk simpan tu, itu tak makruh untuk dibunuh. Maksud dia ini bukan yang, ini anjing yang najis yang pergilah yang kita tak peduli. Tapi kalau anjing muallam memang makruh untuk dibunuh. Sebab apa? Anjing ini bila dia boleh ditrain, walaupun dia najis, dia boleh digunakan untuk berburu. Ini. Jadi umat Islam dulu memang gunakan dia untuk berburu. Terpaksa lah. Kita nak berburu kadang terpaksa memakai anjing. So gigitan anjing ini juga termasuk perkara yang terkena najis. Yalah, mulut dia cekap. Najis lah tu. Bisyai'in, dengan sesuatu seperti misal anjing, min khinzirin, atau juga seperti daripada khinzir, atau yang tercawang, ataupun bahasa Melayu lama tercabang, bahasa Indonesia tercawang, bahasa Melayu lama tercabang darinya, masuk anak turun dia lah. Anjing kahwin dengan kucing, keluar bentuk kucing tapi dia ada darah anjing, maka dia najis mughalladah. Ni sebab tu walaupun terkeluar furuk daripada keduanya, ini adalah lebih umum dari apa yang telah disebutkan. Itu dibasuh sebanyak 7 kali basuhan, salah satunya pada selain yang salah satu daripada yang selain dengan turab, dengan debu tadi, satunya kena dipakai dengan debu yang yang suci ila akhirih. Pendapat C, wajib manhajul tulab, ni sama, tak payah baca. Pendapat D, wajib juga, diambil dalam kitab Hasyiatan ini adalah hasyiah Imam Qulyubi dan Umairah kepada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Nama dia Kanzur Raghibin kalau tak salah. Jadi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini ulama alim. Dia generasi sebelum atau semasa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Atau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu murid dia, saya tak ingat. Atau sezaman. Lebih kurang macam tu. Sebab dia termasuk awal. Sebab Imam Nawawi 600 lebih. Setelah Imam Nawawi itu Imam Subki. Kan? Imam Subki bapa dan anak. Setelah itu generasi Imam Mahalli, Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, barulah generasi Imam Suyuti. Imam Suyuti meninggal 911. Imam Suyuti sempat zaman Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz juga di zaman guru kepada Imam Suyuti. Jadi Imam Ibnu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ada banyak murid, tapi 2 murid dia yang hebat, iaitu Imam As-Suyuti dan Imam As-Sakhawi. Dua-dua imam ni, Imam Suyuti, Imam Sakhawi ni dua-dua Al-Hafiz. Tapi dua-dua ini saling kawan yang saling bergaduh. Macam tu. Saya beradu domba ni, bukan adu domba, selain bersparing ni. Sparring kitab lah, ilmu. Contoh dia, dua-dua sufi. Al-Imam Sakhawi dia tu sufi. Dia karang kitab salawat, nama dia Al-Qaulul Badi'. Wahabi sangat marah dengan kitab salawat dia tu. Tapi Wahabi tak ada malu pakai kitab dia Qaulul Mumbi fi Tadlili Ibni Arabi. Dia termasuk ulama yang menyesatkan Ibnu Arabi. Dia karang kitab nama dia Qaulul Mumbi. Itu Imam Sakhawi. Dia rad kitab dia rad Imam As-Sakhawi. Dia rad Imam Ibnu Arabi. Imam Suyuti pula awal tu dia rad Ibnu Arabi, lepas tu dia berubah. Dia jadi sufi yang membela Ibn Arabi. Dia karang kitab nama dia Tanbihul Ghabi. Tanbihul Ghabi itu kalau terjemahkan agak kasar, peringatan kepada orang yang
Yelah, tak pandai lah. Kan, nak kata macam tu. Pada membebaskan fit tabri'atil Ibnil Arabi, untuk pada membebaskan derajat Imam Ibnu Arabi. Itu dia karang kitab Tanbihul Ghabi. Dia meninggal 911. Imam Suyuti. Jadi ini sezaman. Lalu generasi setelah dia khalas. Perdebatan Ibnu Arabi itu dah selesai dengan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dia nak memberi kesimpulan kepada ilmu Ibnu Arabi ni ada 3 kitab. Dia ada satu kitab nama dia Kibrit Al-Ahmar, saya lupa nombor 2, dan salah satu yang paling besar nama dia kitab Jawahir. Jawahir. Ini. Jadi itu adalah fasa ulama ni memang masya-Allah. Kalau kita nak bandingkan kita, aduh ya Allah tuan-tuan dan puan. Ni. Jadi Imam Qulyubi dia kata apa? Wa man najasa, apa yang najis, hadza syuru'un fil maqsadi as-salisi min maqasidit taharah wa huwa izalatun najasah. Ini adalah perbahasan untuk masuk pada maksad tujuan yang ketiga daripada maqasid, iaitu tujuan-tujuan bersuci, iaitu menghilangkan najis. Wa Syekhul Islam fil Manhaj, dia datang setelah. Tak, ini hasyiah ni of course after. Syekhul Islam ni Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Manhaj qayyada man najaza bi kaunihi min jamidin. Dia mengkaitkan apa yang terkena najis, atau wama nujisa pun boleh, yang terkena najis dengan adanya ia termasuk dari perkara yang jamid. Yang jamid ni yang kerah. Wa sayati al-ma'id, dan akan datang kala yang cair. Wa qayyadahu, dan telah mengkaitkannya al-Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami lah. Kalau dalam kitab fikih Syafi'i Ibnu Hajar, berarti Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani. Bitahirin, dengan sesuatu yang suci. Aidan juga, li'anna najasa, kerana sesungguhnya najis, la yadhuru, dia tidak akan suci. Wa kullun minhuma mamnu'un fin najasati at-tari'ati id al-asliyatu ma'lumu baqaiha lima sarahu bihi fima ila akhirih. Sama saja. Bawah ni min annahu yajibu, dari segi sesungguhnya wajib ghuslu kulli sab'in marat, bentuk basuhnya segala sesuatu sab'a maratin, sebanyak 7 kali, ma'at tatribi, serta sertu tadi. Ni serta dengan disertu, lihat hura, supaya suci, minan najasati, daripada najis, al-kalbiyah, yang bersifat anjing. Okey. Lalu keputusan wajib disertu, ibarat dia semua yang saya baca tadi. Ibarat dia semua yang baca tadi masuk. Soalan ke-6. Banyaknya soalan dia ni. Soalan 7 baru boleh habis. Soalan ke-6, adakah wajib untuk menyertu pada luka-luka serangan anjing tersebut? Tidak wajib disertu pada luka. Ini diambil dalam kitab Al-Bayan. Al-Bayan ini dikarang oleh Al-Imam Al-Imrani. Al-Imrani. Imam Imrani ni siapa? Dia salah seorang ulama yang mensyarahkan kitab Muhadzab. Dicetak oleh Darul Minhaj. Mas'alatu hukmin najasati allati la yu'fa anha. Masalah pada hukum najis yang tidak dimakfukan olehnya. Saya pun tak tahu betul ke Bayan Al-Imrani, sebab sepatutnya dia syarah kepada Muhadzab. Dia pun tak tulis bayan kepada kitab apa. Kalau dia tulis panjang sikit kita tahulah. So maaflah, bukan Al-Imrani. Kita tak tahu Allah. Tapi kalau awal dia macam ni, saya tak rasa ni Muhadzab. Syarah Muhadzab dia tak macam tu. Syarah Muhadzab dia bagi dalil, dia buat fikih tu terus dalil. Itu kitab Muhadzab. Kitab
termasuk awail Imam Syairazi yang mengisi dalil-dalil dalam mazhab Syafi'i. Jangan cakap mazhab Syafi'i tak ada dalil. Ini Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ini dia punya kitab dalil dia tu adalah kitab Muhadzab. Kita selalu pakai apa, manhaj, fikih manhaji, al-fiqhu manhaji. Tak, kalau nak pakai yang betul-betul turas, itu kitab Imam Muhadzab, Imam Syirazi, nama dia Al-Muhadzab. Sampai Imam Nawawi pun syarahkan bernama Al-Majmu'. Idza kana ala badanihi najazatun ghairu ma'fuin anha wa lam yajid ma'an yaghsiluhu bihi shalla wa aada kama qulna fi man lam yajid ma'an wala turaban. Ketika mana ada pada badan seseorang najis yang tidak dimakfukan olehnya dan dia tidak menemukan air untuk dia basuhnya, maka dia solat sahaja dan nanti dia ulangi solat bila dia dah boleh bersuci. Seperti yang telah kami sebutkan pada orang yang tidak menemui air dan juga tidak menemui debu. Wa in kana ala qarhihi damun yakhafu min ghaslihi talfun nafsi. Seumpama ada pada lukanya darah yang dia takut kalau dia basuh akan menyakitkan jiwa dia. Kalau talfi itu memang hancur lah, rosak lah, rosak diri dia lah. Tapi kita faham lah, bukan berarti rosak mati. Talfil nafsi ni ulama bahas adalah sekiranya kalau dia pakai air, penyakit tu tak hilang-hilang. Betul, luka. Saya memang selalu luka. Jatuh motor, jatuh basikal. Last kali jatuh basikal tu kan, kalau basuh dengan air dah lah perih sakit. Lepas tu dia tambah basah, dia boleh jadi nanah. Doktor pun kata jangan guna air, dia kena guna betadine. Kena guna alkohol khusus lah, bukan alkohol arak, alkohol yang untuk luka tu. Dia panggil betadine tu, ada satu ubat namanya betadine. Itu baru boleh bersih. Jadi berarti contoh dia, kalau tidak ada betadine, saya takut kalau guna air ni akan menyebab bernanah tambah teruk, kan? Contoh dia. Maka apa yang perlu dibuat? Disebut dekat sini, kalau terjadi seperti itu, yang ni nama dia talfun nafsi atau talfu udwin, atau menyebabkan rosak anggota dia, au ziyadati, dia dah sebut dah ilat dia, au ziyadati fil illati, penyakit tu bertambah, au ibta'il bur'i, atau memperlambatkan dia sembuh. Itu saja dah cukup dah. Idza kulla innahu ka khaufin talfi fa innahu yaghsilu ma qadara alaihi wa yatamammamu li ajli al-jarahah in kana junuban au kana muhdatsan wal qarhu fi a'dha'i taharati wa hal yalzamu i'adatu salat fihi qaulani ahdumal talqi. Kalau dalam keadaan ni macam mana? Iaitu apa? Dia cukup basuh sekadar yang dia boleh. Dia boleh tayamum kerana dia dalam keadaan luka. In kana junuban, kalau dia junub. In kana muhdatsan, kalau dia sekadar muhdath, hadas, hadas, kan? Seorang yang kena hadas, dan luka itu berada di anggota bersuci, maka cukuplah dia tayamum. Contoh dia ni ada pembahasan Sahibul Jabirah dan lain-lain pun nanti. Wa hal yalzamuhu i'adatus salati. Jadi tak wajib untuk basuh kalau dikhawatirkan ia dapat membahayakan, melambatkan sembuh. Apakah wajib untuk mengulangi salat kalau dia mampu untuk basuh? Dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, dia tak wajib mengulang salat apabila dia dah mampu. Wa huwa qaulu Abi Hanifah, ini pendapat Abi Hanifah. Wa ikhtiyarul Muzanni, dan pilihan Imam Muzanni. Imam Muzanni ini murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Dia yang menulis kitab Mukhtasar Muzanni terhadap kitab Al-Um. Yang kedua, Imam Muzanni ada yang kata dia itu dah juga sampai pada derajat mujtahid. Itu kita sepakat. Sebab mujtahid ada macam-macam. Ada mujtahid madhab,
ada mujtahid fatwa, ada mujtahid mutlak. Ada yang kata ustaz dia sampai derajat mujtahid mutlak, tapi dia tidak berijtihad dengan mutlak sahaja kerana dia ikut kepada Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam betul atau tidak, kerana seorang mujtahid dia wajib istiqlal. Kan? Dia wajib tidak boleh taklid, dia wajib ijtihad kalau dia mampu ijtihad. Kemungkinan dia tidak sampai mujtahid mutlak sehingga dia menjadi mujtahid mazhab. Seperti siapa? Mujtahid mazhab ni ada Imam Buaiti, Imam Mawardi, Imam Muzanni dan lain-lain. So dia mazhab Syafi'i lah. Pilihan Syafi'i ada yang kata tak perlu ulangi solat. Li'annahu shalla ala hasabi halihi, kerana dia solat sesuai dengan keadaannya. Kemungkinan kalau dia bahas ni kitab Al-Bayan lil Imrani. Kalau saya rasa ya betul. Ini kitab Al-Bayan lil Imrani. Dia ada 9 jilid, 8 jilid. Okey. So li'annahu shalla ala hasabi halihi, dan ini yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. So ada keadaan solat lihurmatil waqti tersebut tak perlu untuk diqada. Cuma kita ihtiyat, kita kata qada lah, i'adah itu panggil. Sebab athani, kaul yang kedua, talzamuhu al-i'adah, kita tetap kena i'adah. Wa huwa as-sahih, dan ini adalah kaul yang sahih. Li'annahu shalla bin najasin, kerana dia solat dalam keadaan najis, nadirin yang jarang berlaku, ghairi muttasilin yang tidak bertemu, fahuwa kama law shalla bin najasatin, dengan dia seolah-olah seperti orang yang solat dengan najis lalu dia terlupa, maka bila dia dah ingat dia kena qada. Ini. So ada dua pendapat. Menariknya ada orang tanya saya di Bahsul Masail di Nahdlatul Ulama di Indonesia pada waktu Covid. Saya kan waktu tu ada online, sebab tak boleh nak jumpa. Hukum hakam kena selesaikan. So nak tanya macam mana ustaz kita pakai PPE kan? Pakai ni dekat Indonesia waktu tu, saya kat Malaysia lah, pakai full. Dan memang dia orang dah tak boleh nak buka waktu yang lama, tertinggal solat, jadi dia orang terpaksa solat dalam keadaan pakai macam tu. Ini kan solat dan lain-lain, ada darar dan lain-lain. Jadi dia orang solat lihurmatil waqti. Kalau kena i'adah, banyak solat dia dah kena i'adah. Nak tak nak ahli keputusan Bahsul Masail pada waktu tu ini dah darurat sangat dah. Tak apalah kalau dah banyak sangat, pakai kaul yang pertama tadi, tak perlu i'adah. Tapi kalau boleh, kalau dia dalam keadaan tidak masyakkah, sebaiknya ihtiyatan ambil kaul yang sahih, iaitu dia kena i'adah, mengulangi solat. Pendapat B, disertu setelah tiada mudarat yang boleh membolehkan tayamum. Dia pakai dalam kitab Iqna' Mughnil Muhtaj Manhajut Tulaq. Dia tulis tersebut ma'a hasyiatil Jamal. Ini Syekh Jamal dari Universiti Al-Azhar, Mesir, Al-Misri. Syekh Jamal ni dia ada Sulaiman Jamal. Saya tak ingat nama dia satu, Bujairami, Sulaiman Al-Bujairami pun nama Sulaiman juga, tak salah. Dua ni kawan lah. Tapi Hasyiah Jamal ni yang paling best, 5 jilid cetakan lama. Saya selalu pakai Hasyiah Jamal ala Manhajut Tulaq. Dululah kat pondok. Sekarang ni dah ambil yang laju-laju je, majmuk senang. Sekarang dah tua-tua, dia dah penat nak belik kitab. Tapi Hasyiah Jamal ni masya-Allah, dia banyak isu-isu yang dibahas, fatwa-fatwa yang dibahas. Okey, dalam kitab Iqna' walau wasala azmuhu li hajatin bi najasin min azmin la yasluhu lil wasli ghairuhu udhira fi dhalika fatasihu salatuhu ma'ahu wa la yalzamuhu naz'uhu idza wajada at-tahir kama fi rawdati ka asliha. Seumpama menyambung tulang kerana ada hajat dengan perkara yang najis, jadi nak sambung tulang tadi terpaksa dengan perkara yang najis yang tak boleh kecuali dengannya, maka dianggap udhur dalam keadaan tersebut, sah solat dia, dan tidak lazim untuk mencabutnya ketika menemukan suatu perkara yang suci.
kama fi raudati seperti ada dalam kitab Raudah, iaitu Raudatul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi. Tapi kalau dia pakai kaul ni, bukanlah kena sertu setelah tak boleh kan, disertu setelah tiada mudarat. Tak betul lah. Yang kedua, walau dawa kalau dia mengubati jarhahu bidawain najisin dengan obat yang najis, au khatahu atau dia menjahit dengan jahitan yang najis, atau dia membedah pada tempat badannya, wa ja'ala fihi daman, dan menjadikan padanya ada darah, maka dia seperti orang yang terpaksa jabirah, dia orang yang membalut dengan tulang yang najis pada apa yang telah lalu. Saya tak jumpa lagi. Wa man najasa min jabidin wala mu'addan. Ada. Ini kata tak baik. Ini kata fatasihu salatuhu wala yalzamuhu naz'u, itu saja. Mana yang dia kena sertu setelah tidak ada? Yang bawah ni kena sertu. Kemungkinan dia salah nukil. Bukan dia, ini student yang buat ni. Pendapat C, wajib disertu setelah sembuh. Dia pakai Hasyiah Bujair Al-Baijuri, wa'lam anna ma'addal kalbi, tempat kena gigitnya anjing minasaidi, daripada buruan, itu mutanajjisun, yang najis, ka ghairihi, seperti selainnya, mimma, dari perkara yang menajiskan, anjing sebut menajiskannya dan sesamanya. Yang lebih sahih, dia tidak dimakfukan dan tidak wajib untuk takwiruhu wa tarhuhu, atau membuangnya. Bal yakfi ghusluhu, maka cukuplah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali basuhan dengan air dan dengan turab pada salah satunya. Itu baru betul. Lalu dia kata wa kadza zakaru, dan begitu juga mereka ulama menyebutkan sesungguhnya orang baginya ada luka darah yang teruk, dia tidak makfu dan dia tidak mampu untuk membasuhnya, maka dia bertayamum dan dia solat dan dia iadah mengulangi solat. Wahya fil manhaji, ini seperti adalah kitab manhaj dan selainnya. Pendapat D tidak wajib disertu sebelum sembuh. Hasyiah Syarqawi, wa taharatul badani malbusin wa makanin lisolati an najisin fala tasihu salatu ma'ahu, menyucikan badan dan pakaian dan juga tempat untuk solat, menyucikan daripada najis, tidak sah solat besertanya walaupun dia lupa ataupun dia tidak tahu, seperti yang ada pada bandingannya daripada sucinya hadas. Fa in lam yajid, kalau dia tidak menemukan sesuatu yang dapat untuk dia mandi dengannya, atau dia takut untuk menggunakan air kerana takut sakit atau rusak pada dirinya, anggotanya, atau manfaat anggotanya, atau dia lupa dengan air, maka solat dengan keadaan tersebut untuk lihurmatil waqti, dan dia mengulangi solatnya secara wajib kerana perkara ini nadir. Ini kalam Al-Imam Asy-Syarqawi. Imam Syarqawi ini guru kepada Syekh Nafis Al-Banjari yang saya dah sebut tu. Syekh Nafis Banjari, ulama alam Melayu ni. Kumpulan A telah mengkritik jawapan semua kumpulan dengan mengatakan jawapan-jawapan yang didatangkan itu tidak menjawab soalan adakah wajib sertu pada luka. Jawapan yang patutnya menurut mereka adalah tidak wajib memandangkan luka itu serius. Tak wajiblah sertu. Kumpulan BC menjawab bahawa jawapan mereka lebih bertepatan dengan ibarat dan tidak memberikan kesalahfahaman terhadap orang yang bertanya. Lajnah Perumus telah memberi satu contoh untuk menjawab kritikan kumpulan A, iaitu ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, adakah boleh berwuduk dengan air laut? Nabi SAW menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu, yang suci maitatuhu. Dia adalah suci airnya dan halal bangkainya. Jadi dengan hadis ini menunjukkan Nabi SAW menjawab dengan lebih dari yang ditanya. Tak asumsi nak kena jawab exactly, cukup dah jawab umum ni dah selesai dah. Ni diorang gaduh lah.
Kumpulan B, mendatangkan ibarah berkenaan menyambung tulang dengan tulang najis kerana memandang dari sudut perlu menghilangkan najis. Kumpulan A membangkang ibarat yang didatangkan oleh kumpulan B kerana dalam kitab Al-Bayan, luka yang tidak mampu dibasuh perlu diulang solat, sedangkan pada masalah menyambung tulang dengan tulang najis tidak perlu diulang. Jadi menunjukkan ada perbezaan dalam kedua masalah ini. Kumpulan B menguatkan ibarat dengan mendatangkan masalah membelah anggota, yang mana masalah ini sama hukum dengan menyambung tulang dengan tulang najis. Lajnah perumus menjawab bahawa gambaran membelah anggota badan itu mungkin untuk berubat atau sebab yang tertentu. Kerana itu ulama membezakan antara gambaran ini dengan tidak mampu membasuh luka seperti yang jelas disebutkan dalam ibarat A dan C. Ini keputusan wajib disertu setelah berkemampuan. Diambil dalam kitab Bayan, Qalaidul Kharaid dan Hasya Asy-Syarqawi, dengan catatan Lajnah Musahih telah membetulkan sirat jawapan selepas sembuh kepada berkemampuan. Intinya bila dia dah boleh, wajib disertu setelah berkemampuan. Jamal perlu bertayamum jika dia berjunub atau berhadas dan lukanya pada anggota taharah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah cara macam mana perdebatan fikih itu wujud, akhirnya melahirkan jawapan-jawapan yang penuh bermanfaat. InsyaAllah minggu hadapan, sekian saja majlis pada malam hari ini. Minggu hadapan jadual saya, tapi saya tak ada kerana ada muktamar tasawuf di Baghdad, di Iraq. Jadi nanti datang pada yang akan datang insya-Allah minggu ketiga bulan Februari. Okey, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.